Okey. So, kita nak belajar ni prinsip Bernoulli nama dia. Okey, kenapa nama Bernoulli? Sebab nama orang yang apa ni? Yang discover benda ni nama dia Bernoulli. Okey. So, kita nak buat apa? Okey, kamu ada tak kertas? Ada tak sekeping kertas? Ada. Ada. Kamu buat eksperimen tu sekarang, kamu tiup atas kertas. Nampak tak macam budak ni buat ni kan? Kertas. Lepas tu mulut dia kan dekat hujung kertas tu tau. Atas kertas tau, atas bukan bawah kertas. Atas kertas. Dekat hujung tu, hujung kertas tu kan. Kamu tiup. Okey, apa pemerhatian dia? Buat sekarang eksperimen ni. Kan dia nak buka kamera, tunjuk dia buat eksperimen ni. Dia tiup kertas, daripada hujung kertas tu dia tiup. Okey, apa jadi pada kertas? Dah, korang nak buat dah? Dah tiup dah kertas tu? Siapa yang buat sebenarnya ni? Semua orang buat ke? Dah. Buat. Yang cakap tu siapa dah tu? Okey, yang dah tu okey. Apa jadi pada kertas? Langsung gerak ke atas. Dia gerak ke atas. Betul. So kertas, pemerhatian dia kertas bergerak ke atas. Okey. Kenapa kertas tu bergerak ke atas? Sebab dia guna prinsip Bernoulli ni. Okey, prinsip Bernoulli kata apa? Okey, bila kamu tiup atas kertas, nanti kan bila kamu tiup laju kan? Betul tak? Kamu tiup laju kan? So angin atas kertas ni, udara atas kertas ni laju. Okey, atas kertas tu laju udara dia. Sebab kamu tiup atas kertas. Jadi yang bawah kertas ni pula, yang bahagian bawah kertas ni udara dia perlahan. Okey. Okey, sekarang ni bila udara laju, okey, bila kamu tiup angin, udara dia laju, dia akan menghasilkan tekanan yang rendah. Dia macam tu. Kalau udara bergerak laju je, tekanan dia rendah. Dia opposite berlawanan. Kalau udara perlahan ni pula, kalau udara tu bergerak perlahan, tekanan dia apa? Tekanan dia tinggi. So, bila bawah, okey, bayangkan ni kertas kan, ni kertas. So, kalau bawah ni tekanan dia tinggi, atas ni tekanan dia rendah. Sekarang cikgu nak tanya, tekanan rendah tolak tekanan tinggi ke tekanan tinggi yang tolak tekanan rendah? Tekanan tinggi tolak tekanan rendah. Tekanan tinggi yang dapat tolak kertas tu kan, sebab dia tinggi kan, bila tekanan dia tinggi dia dapat tolak kertas ni. So bila dia tolak kertas ni, sebab tu dia tolak kertas ni ke atas. Okey. Tekanan rendah mana boleh tolak kertas kan, sebab tekanan dia dah rendah kan, macam mana nak tolak benda? Tak boleh. So hanya tekanan tinggi je yang boleh tolak objek ni. So tekanan tinggi dia dapat tolak kertas ni ke atas. Sebab itulah kertas tu bergerak ke atas. Faham? Faham ke? Boleh. So prinsip Bernoulli ni ada dua konsep. First konsep dia apa? Apabila bendalih ni tak kisahlah air ke udara ke, okey? Bergerak laju ataupun apabila bendalih bergerak dengan hal laju tinggi. Bergerak dengan hal laju tinggi. So dia akan menghasilkan tekanan apa tadi? Respon. Tekanan rendah. Menghasilkan tekanan rendah. Okey, menghasilkan tekanan rendah. Okey, tu kalau bendalih bergerak laju. Kalau ni pula, kalau apabila bendalih bergerak dengan hal laju rendah,
dengan had laju rendah, so dia akan menghasilkan tekanan apa? Tinggi. Dia menghasilkan tekanan tinggi. Ni je, dua konsep ni je, okey. So nama dia prinsip Bernoulli. Okey. Jadi bila tekanan tinggi ni dia dapat tolak kertas ke atas, okey. Itu yang terhasilnya daya angkat. Okey, daya angkat. So apa pentingnya daya angkat ni? Daya angkat ni penting untuk angkat apa? Yang tadi korang Kapal terbang. ya, betul. Tadi kita buat eksperimen angkat kertas je kan. Sebenarnya daya angkat ni boleh angkat kapal terbang Sebab tu kapal terbang tu boleh naik ke atas. Sebab ada daya angkat. Sebab ada perbezaan tekanan iaitu bawah dia tinggi. Okay, bawah kapal terbang tu tinggi, atas kapal terbang tu rendah. Dia kapal terbang tu bukan satu body kapal terbang tu Dia ada satu part dekat bahagian kapal terbang tu yang boleh menyebabkan terhasilnya daya angkat. Tu bahagian mana? Siapa tahu? Kapal terbang kat bahagian mana yang terhasilnya daya angkat ni sebenarnya? Dekat bahagian sayap. Okey, bahagian sayap kapal terbang. Okey, sebab tu sayap kapal terbang ni dia punya bentuk dia bentuk aerofoil. Ada tak kat sini? Mana? Dalam handout tu ada kan? Okey ni. Ni lah nama dia, okey. Ni sayap kapal terbang ni bentuk dia bentuk aerofoil. Okey. So kat mana dia punya kamu pernah tengok kan sayap kapal terbang? Pernah ke? Pernah. Pernah. Kan bentuk dia macam bentuk bentuk macam ni lah bentuk dia, bentuk aerofoil. Okey, so bahagian ni bentuk aerofoil ni. Kat bahagian bawah ni kan dia macam gelongso tau. Okey, dia macam gelongso. So bila kita naik gelongso kan laju betul tak? Pernah tak kamu main slide, main gelongso kan? Kan laju. So angin dekat bahagian slide ni, bahagian gelongso ni dia akan laju. Ni laju. So bahagian atas ni laju. Jadi bila aliran udara dia laju, tekanan dia apa? Respon. Rendah. Tekanan dia rendah. Okey, sebab tu bahagian atas ni nampak macam apa sayap yang bahagian atas ni dia macam bentuk slide. Dia macam slide kan, macam orang main slide gelongso tu kan dia laju supaya udara dia laju kat atas ni. Tekanan dia rendah. Jadi yang bawah ni pula udara dia perlahan. Bila udara dia perlahan, tekanan dia apa? Tekanan dia tinggi. So bila tekanan tinggi dia boleh tolak sayap tu ke atas. Dia boleh tolak sayap tu ke atas. So terhasillah daya angkat. Okey. Sebab tu kapal terbang tu boleh ke atas. Faham ke? Faham? Ni cikgu ada video dia. Ni contoh sayap kapal terbang kan dia bentuk aerofoil. So bahagian atas ni lah yang macam korang nampak ke video cikgu share ni? Nampak. Kan? So atas ni dia macam main slide kan. So udara dia lajulah bahagian atas. So tekanan dia rendah. Yang bawah udara dia perlahan, tekanan dia tinggi. Okey. Okey, kejap tekan ni. Okey. Mana tu? So kat sini macam itulah. Okey. Jadi dekat atas apa? Dia kata the faster moving air tu dia akan lower pressure kan, tekanan dia rendah. Lepas tu yang high pressure yang kat bawah tu dia akan tolak lah sayap tu ke atas. Okey, macam tu. Faham? Okey. Okey, next kita pergi sini lah. Itu kalau aerofoil sayap kapal terbang. Kalau kereta F1, pernah tak korang tengok sayap kereta F1? Tak pernah. Lengkung ke bawah. Ya, kalau sayap kereta F1, dia bentuk aerofoil juga. Okey. Tapi dia aerofoil dia terbalik. Kalau macam tadi
sayap kapal terbang, aerofoil dia macam ni lah. Okay, yang kat atas ni yang macam slide. Tapi kalau kereta F1, dia punya sayap dia, aerofoil dia terbalik. Yang bawah tu pula yang macam slide. Kejap cikgu ada video tak? Okay, ni contoh kereta F1. Mana ke? Dia aerodynamic kan. Sekejap nak tunjuk tu je sayap kereta F1. Okay. Nampak tak sayap kereta F1 dia ke atas, dia aerofoil dia terbalik. Aerofoil dia bahagian yang laju tu bukan ke atas tapi dia kejap kat mana dia bentuk. Okay, ni nampak tak? Bentuk dia macam ni. Nampak tak ni? Aerofoil dia terbalik. Maksudnya apa? Bahagian yang slide tu, yang laju tu dekat mana? Dekat bawah. Nampak ke? Korang nampak ke ni? Nampak. Nampak. So kan yang bahagian slide dia, bahagian laju ni yang bahagian cikgu conteng ni kat bahagian bawah ni pula. So bila bahagian bawah jadi udara laju dia kat bawah lah. Okay. Faster air. Bila faster air low pressure. So udara laju di bahagian bawah. Bila udara laju tekanan dia rendah. Kan sebab bahagian yang macam gelongso tu kat bawah. And then yang kat atas ni pula, kat atas ni udara dia perlahan slower air. Udara perlahan. So bila udara perlahan, high pressure, tekanan dia tinggi. So bila tekanan tinggi, jadi siapa yang tolak siapa ni? Tekanan tinggi yang tolak ke tekanan rendah yang tolak? Respon. Tekanan tinggi. Tekanan tinggi yang tolak, okey. So tekanan tinggi yang akan tolak sayap ni ke bawah. Dia tolak sayap ni ke bawah. Sebab itulah kereta dia, kenapa apa fungsi nak buat sayap kereta F1 ni macam ni? Dia nak tolak ke bawah ni supaya Tak apa? nak bagi terpelanting. Ya betul, dia tak nak bagi kereta tu terpelanting melayang kan. Sebab kereta tu kan laju, dia tak nak melayang kan. So dia nak tolakkanlah kereta tu ke bawah ke jalan supaya dia tak melayang. Boleh faham ke? Faham ni? Faham. So kalau sayap kapal terbang, aerofoil dia yang gelongso dia bahagian atas. Kalau yang kereta F1 dia punya bahagian gelongso dia tu, bahagian slide dia tu bahagian bawah. Aerofoil terbalik. Kamu jawab je aerofoil terbalik kereta F1. Okay, kat sini sekejap dia ada tunjuk ke? Kita tengok video ni. Dia ada tunjuk ke udara laju? Oh tak ada Sebenarnya kan kamu boleh je tengok kat YouTube tu macam-macam video fizik. Google je lah. Cikgu Google kat YouTube je pun. Tak ada dia tunjuk. Lah, ingatkan dia ada tunjuk. Ni, sekejap tu nampak tu zarah-zarah udara tu. Okey. Tengok dia punya zarah-zarah udara dia kan. Yang bawah tu lebih laju kan. Bawah lebih laju. So tekanan dia rendah. Yang atas tu perlahan. So tekanan dia tinggi. So nampak udara laju bahagian bawah. Macam itulah. Okay. Okay, next. Kita pergi lain pula. Okay. Yang ni pula. Yang belon ni pula. Tengok eksperimen belon ni. Agak-agak apa jadi pada belon? Kelas, agak-agak apa jadi pada belon ni? Kita ada dua belon. Dekat tengah-tengah ni kita tiup udara. So agak-agak belon ni buat apa? Pecah ke? Ni kalau keluar soalan pemerhatian. Apa pemerhatian kamu? Belon tu dia mendekati satu sama lain. Ya betul, belon, kedua belon itu mendekati antara satu sama lain. Okey, kenapa dia mendekati antara satu sama lain? Sebab apa? Explain, siapa nak explain? Kenapa Kat tengah tu ada laju tinggi.
Ya, kat tengah ni kan kamu tiup udara kat bahagian tengah. So hak laju udara kat sini tinggi, okey? Hak laju udara dia tinggi. So bila hak laju udara tinggi, tekanan dia apa? Dekat tengah ni tekanan dia apa? Respon. Rendah. Tekanan rendah. So dekat tengah belon ni, antara dua belon ni tekanan dia rendah. Yang dekat tepi-tepi ni, bahagian tepi-tepi ni dia punya hak laju udara dia rendah pula. So bila hak laju udara dia rendah, tekanan dia tinggi. Okey, tekanan dia tinggi. Yang tepi belon ni pun sama lah juga kan. Sebab kamu tak tiup bahagian sini kan. So hak laju udara dia rendah, tekanan dia tinggi. So bayangkan tepi-tepi belon ni tekanan dia tinggi. Allah, tengok sampai ke sini dia pergi. Sekejap Okey. So kalau bahagian tepi belon ni tekanan dia tinggi. Jadi siapa yang tolak? Tekanan tinggi yang tolak belon ke tekanan rendah yang tolak belon? Mestilah tekanan yang apa? Tinggi ke rendah yang tolak belon? Tinggi kan. So tekanan tinggi yang tolak belon ni, okey. So bila tekanan tinggi yang tolak belon, belah sini tinggi kan. Kanan tinggi, kiri ni pun tinggi, dia tolak belon. Yang tengah ni tekanan dia rendah. Okey. So dia dapatlah tolak belon. Sebab itulah belon tu boleh mendekati antara satu sama lain. Okey. Sebab tu. Okey, next. Okey, ni pula. Ni agak-agak apa jadi? Apa yang kamu akan nampak pemerhatian dia? Bola tu apa? Bola apa jadi pada bola pingpong kalau kamu main dengan ni pengering rambut ni? Kan? Dia keluar angin kan? Aliran udara kan? So apa jadi dengan bola pingpong? Bola terapung. Ya, bola pingpong tu dia terapung je, okey? Dia terapung. Dia tak boleh pergi tinggi lagi tau. Dia terapung dekat satu ketinggian ni je. Sini dia terapung. Okey, sebab apa? Siapa nak explain? Respon. Hak laju udara tinggi. Dekat mana hak laju udara tinggi? Bawah ke atas? Atas. Bawah. Bawah ni So kat bahagian bawah ni hak laju udara dia tinggi. So bila hak laju udara dia tinggi, tekanan udara dia rendah. So yang atas ni pula hak laju udara dia rendah. Tapi yang ni pula tekanan dia tekanan udara dia tinggi. Okey, tinggi. Jadi sebab itulah bola ni dia tak boleh pergi naik atas dah. Sebabnya bola ni telah disokong oleh tekanan tinggi yang ada atas dia. Jadi dia hanya boleh tahap maksimum dia tahap ni je. Ketinggian maksimum yang dia boleh capai terapung tahap ni je. Okey, dia tak boleh pergi tinggi lagi dah. Faham tak? So bola pingpong ni telah telah disokong oleh tekanan tinggi yang berada di atasnya. Okey? So dia hanya boleh terapung tahap ni sahaja. Okey? Itulah ni sebab dia. Faham ke? Faham. Okey. So tadi pemerhatian itulah bola pingpong terapung sebabnya tekanan tinggi di atasnya. Okey, sebab kamu explain lah. Okey, hak laju udara kat bawah dia tinggi, tekanan dia rendah. Hak laju udara atas bola pingpong tu rendah, tekanan dia tinggi. So bola pingpong tu hanya boleh terapung di satu ketinggian yang maksimum tu saja. Okey, sebab disokong oleh tekanan tinggi yang berada di atasnya. Okey, next. Agak-agak apa jadi dengan bola pingpong ni? Ni dia main dengan air pula. Dia tak jatuh. Ya, dia tak jatuh pun. Dia terapung. Okay, dia terapung je. Okay, sebab apa? Kenapa dia terapung je? Laju bendali kat atas dia tinggi. Hal laju bendali. Kalau ni dia pakai air lah kan. So dalam pili ni, tiup ni dia punya hal laju air dia tinggi. So bila hal laju air dia tinggi, tekanan air dia rendah. Mana tadi?
silap. Laju air dia tinggi, tekanan air dia rendah. So kat sini pula, yang bahagian bawah ni pula tekanan dia, kat sini bawah dia tekanan dia tinggi. So bila tekanan dia tinggi, dia dapat tolaklah bola pingpong tu ke atas. Sebab tu lah bola pingpong tu dia tak boleh jatuh ke bawah. Boleh? Faham? Kan? Yang atas laju air dia tinggi ke air dia deras. Yang bawah ni laju air dia rendah, okey. Yang bawah ni laju air dia rendah. So tekanan air dia tinggi. So tekanan air dia tinggi, so dia dapat tolak bola ni ke atas. Sebab tu bola tu tak boleh jatuh ke bawah. So benda-benda ni kita boleh je buat eksperimen. Kalau kan. Kamu boleh je buat kat rumah eksperimen ni. Okey. So nak tengok ni ke cikgu ada je video dia sekejap Okey, kita try tengok eksperimen yang ni. Mana? Sekejap. Ni contoh-contoh eksperimen yang guna prinsip Bernoulli, okey. Macam ni kan, tengok pakcik tu buat apa. Dia tiup and then bola tu terapung. So, yang bawah bola pingpong tu apa? Tekanan dia apa ni? Respon. Tekanan rendah. Tekanan dia rendah sebab udara tiup dia laju kan. So, tekanan rendah. Yang atas bola pingpong tu, tekanan dia tinggi. Ni pun sama kan, pakai hair dryer. So, tekanan tinggi yang atas bola pingpong tu, dia support lah bola ni. Okay. So ni je tinggi maksimum ni je yang bola ni boleh terapung. Sebab kat atas dia dah ada tekanan tinggi kan. Tekanan tinggi kat atas bola tu dia halang bola tu untuk melonjak ke atas lagi. Macam tu lah. Okay. So benda macam ni boleh je kamu buat kat rumah. Okay, next lagi tak video je. Macam ni dia buat apa? Dia pakai 2 bekas tin. Lepas tu dia tiup kat tengah-tengah. So apa jadi? 2 tin tu dia akan mendekati antara satu sama lain. Nampak? Sebab bila dia tiup kat tengah, udara dia laju kan, tekanan dia rendah. Yang kat tengah ni tekanan dia rendah, yang kat tepi-tepi tekanan dia tinggi. So dia bertolak 2 tin tu, okey. Sama juga dengan eksperimen ni, okey. Ni pun dia tiup kat tengah, okey. Pun dia boleh mendekati antara satu sama lain 2 kertas ni. Kalau tak nak tiup boleh pakai senang pakai hair dryer je, okey. Senang je. Korang nampak kan video cikgu share ni? Nampak ke? Nampak. Okey. So boleh je. Kalau ada hair dryer bolehlah buat kat rumah tu. Okey, lagi tak eksperimen lain lah. Tak ada aku. Ni pun sama juga dia tiup kat tadi. Ni belon dia tiup kat tengah. So belon tu mendekati antara satu sama lain. Sebab kat tengah tekanan dia rendah. Yang kat tepi-tepi tekanan dia tinggi. Dia dapatlah tolak belon tu. Okey, itulah dia eksperimen dia. Okey, dan next apa Next. Kita nak belajar Venturi tube. Venturi tube tu apa benda pula? Sekejap Okey ni. Kita ada tube. Okey, Venturi tube yang ni tube biasa tau. Ni dia tak ada bahagian sempit ke apa tak. Dia tube dia sama saiz je. Okey, yang kita panggil Venturi tube yang ada bahagian sempit kat tengah ni. Nampak bahagian sempit yang kat tengah ni? Tu kita panggil dia Venturi tube. Tube Venturi. Okey, so adalah dia punya aplikasi dia. Okey, kita belajar dulu tube yang bukan Venturi ni, yang sama saiz ni. Okey, bahagian ni air ni masuk. Okey, air ni keluar. Okey, kalau air masuk daripada laju, daripada laju. Daripada perlahan. Air tu masuk daripada dia perlahan, bila keluar dia lah laju. Kamu kena ingat lah ni kalau keluar soalan kan, kamu kena ingat air masa masuk perlahan, bila keluar laju. So bahagian X ni kan, air yang bahagian X ni perlahan je, okey. Yang bahagian Z ni laju sangat air dia. So yang bahagian Y ni, kamu buatlah dia sederhana, okey. Boleh?
Boleh ke? Boleh. Okay, so air masuk perlahan, lepas tu sederhana laju, lepas tu paling laju. Bila keluar dia paling laju. Okey, bila air tu dia mengalir perlahan, so tekanan dia apa? Respon. Kalau air mengalir perlahan, tekanan dia tinggi ke rendah? Tinggi. Tekanan dia tinggi. So bila tekanan dia tinggi, dia dapat bila tekanan air dia tinggi. So yang tekanan udara yang dekat atas ni dia rendah lah, opposite kan, berlawanan. So bila tekanan air dia tinggi, dia dapat tolak air ni naik atas, okay? Paling atas dia boleh pergi. Kamu buatlah kat handout tu. Dia punya aras air dia naik tinggi sangat air dia. Okey, yang bahagian tengok air yang laju ni pula, yang bahagian Z ni yang paling laju ni. Bila air ni yang paling laju, tekanan dia apa? Respon. Tekanan dia rendah. So bila tekanan air dia rendah, so kan dia dapat tolak air tu pada level yang rendah je. Level sini lah contoh rendah je. Macam tu lah. Okey. So yang sederhana ni, dia dapat tolak aras air sederhana. Buatlah sederhana. So inilah level-level air yang akan naik pada tiup X, Y, Z. So kamu kena ingat bila air masuk perlahan, bila keluar dia paling laju. Okey, itu kalau tiup yang sama saiz lah. Tapi kalau tiup yang tak sama saiz, kita panggil tiup Venturi ni. Okey, so dia ada saiz dia ni, okey ni saiz dia besar. Bila kat tengah tu kan dia sempit. Bila kat tengah dia sempit. Dia sempit, and then kat sini dia besar balik. Okey. Agak-agak kamu air laju bahagian mana? Bahagian yang X ke, bahagian Y ke, bahagian Z? Kamu rasa kat mana paling laju? Y. Ya, betul. Bahagian sempit air dia mengalir paling laju. Okay. So bahagian sempit tu kamu kena ingatlah air dia paling laju. So dia paling laju. Dia paling laju lah air dia kat bahagian sempit. And then diikuti second laju kat mana? Kalau bahagian sempit tu yang paling laju, second laju dia kat mana? Agak-agak kat mana? X ke Z? Z. Ya. Kalau dah bahagian Y ni, bahagian sempit ni paling laju, so yang bahagian kat sini dia second laju lah, okay? Dia second laju. Macam tu. Jadi yang paling perlahan di bahagian air masuk ni. Yang masuk ni memang perlahan lah air dia. Okay, so jangan cikgu try tengok ada tak video. So kalau kamu tengok kat sini, ni animation je pun, video animation je. Ni tiup Venturi lah, okay. Ni bukan aliran air, dia buat aliran udara. So kalau bahagian sempit tu paling laju. Kalau kamu nampak kat sini, kejap dia tunjuk dalam animation video dia. Nampak sempit tu je laju nampak yang dash-dash putih tu. Bila bahagian sempit je, laju je kan, tolak. So kena ingat itu lah. So bahagian sempit je laju. Okay. Jadi kat sini, bila bahagian sempit ni dia paling laju, air dia paling laju. So tekanan air dia apa? Tekanan air dia paling apa? Rendah ke tinggi? Rendah. Tekanan air dia paling rendah dia paling rendah. So bila tekanan air dia paling rendah, so dia dapat tolak air ke atas ni pun rendah je. Kamu buatlah level kat sini. Ni paling rendah lah, dia boleh tolak. Okey. Yang second laju tu pula, air dia pun laju juga. Kita tak naklah buat second laju, kita buat yang paling perlahan ni. Okey, yang ni air yang paling perlahan ni, tekanan dia apa? Tinggi. Tekanan dia paling tinggi, tekanan air dia paling tinggi. So dia dapat tolak air tu pergi level atas sekali, okay? Dia boleh dapat tolak level air ni paling atas sekali. Jadi yang Z tu, yang air yang second laju tu, dia sederhana kan. So tekanan dia pun sederhana, so dia dapat tolak air pun ke level yang sederhana. Dah habis ke lah belum level sederhana. So buat macam ni. Dah. Ni kalau keluar soalan ni boleh lukis ni. Dia suruh kamu buat level-level air. Boleh? Senang je kan? Senang. Senang je, okay? Cuma kamu kena ingat lah bahagian sempit tu paling laju. And then
Lepas tu second laju, lepas tu yang paling perlahan yang air masuk tu. Tapi kalau tiup yang macam ni, kamu kena ingat air masuk paling perlahan, yang keluar dia paling laju. Tengah tu sederhana. Macam tu lah, okay. Okay, next. Ada lagi tak? Oh, ni apa? Lah, dia dah buat kan? Macam mana? Oh, pemerhatian dia kat bawah ni lah dia pemerhatian dia. Dah buat dah. Okay. Ni apa benda? Oh, ni aliran udara pula. Okey, tadi aliran air, ni aliran udara. Aliran udara pun sama juga. Bahagian sempit ni paling laju. Second laju kat mana? X ke Z? Z. Z ni second laju. Paling perlahan X. Ni paling perlahan. Sekejap Dia sebenarnya apa penting nak belajar tiup Venturi ni? Siapa tahu kenapa nak kena belajar tiup Venturi dalam fizik ni? Tiba-tiba dia tiup Venturi bahagian sempit lah apalah. Siapa tahu apa manfaatnya ni? Tak korang baca sendiri, tak ada Tekanan air kat rumah. Kat rumah Kat rumah dia pakai tiup Venturi Cikgu pun tak sure kat rumah dia pakai ke tak. Tapi cikgu tahu dalam karburator kereta kan dia ada tempat enjin tu kan yang nak sedut petrol tu. Nak sedut petrol tu naik. Dia ada pakai tiup, dia ada kaitan dengan tiup Venturi lah ni. Nanti kan cikgu explain lah dalam enjin kereta yang bahagian karburator. Tapi tangki rumah cikgu tak sure lah pula. Dia pakai ke tiup Venturi. Okay. So yang ni kita tengok yang ni aliran udara. So bahagian tengah yang sempit tu paling laju. Bila paling laju tekanan dia apa? Tekanan udara dia paling apa? Respon. Rendah. Tekanan udara dia paling rendah. So bila tekanan udara dia paling rendah, jadikan dia dapat tolak udara tu pun dekat level yang rendah je. Contohnya level rendah dia kat sini contoh dapat tolak level dapat tolak udara tu level rendah dia sikit dapat tolak. So kan kalau bahagian sini je udara, jadi air yang kat bawah ni tekanan dia tinggi. So dia dapat tolak air tu sampai ke atas. Sampai ke atas dia dapat tolak air tu. Okey. Itulah dia, okey. Tekanan udara dia paling rendah tapi tekanan air dia kat sini paling tinggi, dia dapat tolak air tu sampai ke atas ni. Okey, yang paling perlahan ni pula tekanan udara dia apa? Paling Tinggi. Paling tinggi. So dia dapat tolak udara tu jauh. Dia dapat tolak udara tu jauh. Contohnya kat mana? Contohnya kat sini kan dia dapat tolak jauh sangat udara. So air tu dapat hanya boleh memenuhi sampai sini je. Contoh Okey. So yang Z jadilah sederhana. Buatlah level sederhana. Ada pemerhatian kat bawah dia. Inilah dia. Yang B ni tekanan udara dia paling rendah. So dia dapat tolak level udara tu sikit je. So yang lain tu semua air. Tekanan air dia tinggi, dia dapat tolak sampai atas. Yang A ni tekanan udara dia paling tinggi, dia dapat tolak udara tu tinggi banyak ni. So yang lain tu diisi oleh air yang kat bawah ni. Yang ni C ni sederhana. So itulah cara nak ni tengok pemerhatian dia. Okey, habis dah tiup Venturi. Ni apa benda Okey, ni cikgu tak nak lah ni bola-bola melencong ni. Ni tak dalam silibus tak payah belajar yang bola-bola tu. Okey, tu potong itu. Ni eksperimen nak tengok ni lah bentuk aerofoil, sayap bentuk aerofoil. Ni lah bahagian slide. Okey, sayap kapal terbang kan. So kat sini udara dia laju, tekanan dia rendah. Ini udara dia perlahan, tekanan dia tinggi, dia dapat tolak sayap ni ke atas. Terhasillah daya angkat. Dia pakai pengemis rambut je. Okay, ni dah explain Ni dah explain. Oh dah habis ke? Sebenarnya dah habis Okay, ni lah kapal terbang kan. So terhasillah daya angkat. So daya angkat dia ke atas, bawah kapal terbang ni berat lah. Yang ke depan ni, kapal terbang ni ke depan, so kita panggil dia tujah ataupun daya tujah ke depan. Yang ke belakang ni rintangan udara kan, ataupun boleh panggil seretan. So ni daya-daya bertindak ke atas kapal terbang.
Nanti adalah soalan pasal tu kapal terbang. Okey, ni yang cikgu kata tu. Fungsi apa? Ni tiup apa ni kelas? Apa nama tiup ni? Dah tidur dah budak ni. Venturi. Tiup Venturi. Venturi. Dah less than 1 minit Okey tak? So bila tiup Venturi, ni lah karburator kereta. Nanti cikgu share link baru kalau enjin habis. Enjin habis pula. Kalau habis ni kelas ni. Okey. So dalam enjin kereta kita ada tangki petrol. Okey, ni tangki petrol. Ni petrol kat sini. Okey, sekarang ni macam mana nak petrol ni nak bagi dia naik atas? Sebab nak pergi ke enjin ni, enjin kat belah sana So tekanan